Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cikgu Rohani dalam tajuk 6. Okey, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Okey, sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan ini terbahagi pada 3 jenis rangka, iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okey, baiklah. Rangka dalam, ciri-cirinya ini untuk sokongan untuk vertebrata. Sebelum ni masa Titan 2 kita dah belajar kan. So, ini perincian je lah. Okey, terdiri pada tulang atau rawan. Fungsinya menyokong berat badan, melindungi organ dalaman, mengekalkan bentuk badan dan untuk pergerakan. Okey, kemudian rangka luar untuk invertebrata. Contohnya kumbang, kalajengking dan labah. Masih sama mengekalkan bentuk badan. Okey, ada tapak untuk pelekatan otot. Kemudian rangka hidrostatik. Okey, terbina pada dinding berotot, melitupi rongga badan diisi dengan bendali. Okey, memberikan tekanan pada dinding ototnya supaya menyebabkan badan menjadi tegar. Fungsinya mengekalkan bentuk badan untuk pergerakan. Contohnya ni lah, beluncas, tapak Sulaiman. Okey. Seterusnya. Okey, saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, ini lengkap pertumbuhan, graf pertumbuhan melawan masa. Okey, lengkap pertumbuhan berbentuk sigmoid ya. Ni. Okey, bentuk asal pertumbuhan organisma tetapi berbeza mengikut jenis organisma. Okey, seterusnya saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Kemudian haiwan berangka luar berperingkat kerana kitin yang keras dan tidak boleh mengembang. Jadi, dia menghalang pertumbuhan haiwan. Cara mengatasinya, menanggalkan rangka luar berulang kali, iaitu ekdisis. Ya, orang kata saling kulit lah. Okay, sehingga dewasa. Rangka luar yang baharu dan lembut terbentuk di bawah rangka lama. Okay, ini graf lengkung pertumbuhan berbentuk tangga. Okay, daripada telur. Okey, fasa 1 menyalin kulitnya edisis. Fasa 2, 3, 4, 5 dan di fasa 1 hingga 5 ialah peringkat nimfa. Okey. Okey, seterusnya apa yang berlaku semasa proses ekdisis? Okey, haiwan hidup udara luar bagi mengembangkan badan, rangka luar akan pecah, pertumbuhan pesat berlaku untuk penambahan saiz sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Okey, pada peringkat nimfa, haiwan akan makan dengan banyak sebab untuk pindaan tisu dan pertambahan jisim. Okey, hormon mengawal setiap peringkat ekdisis. Ini contohlah ya, ini ular. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, rangka hidrostatik dan pergerakan. Okay. Selalu kita tengok cacing tanah. Bagaimana cacing tanah bergerak? Okey, dia dengan bantuan getah, iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Dua jenis otot, otot lingkar dan otot membujur. Okey, ini contoh haiwan yang hidrostatik tadilah, cacing ya. Bagaimana cacing bergerak? Okey, ini otot membujurnya. Okey, ni otot lingkarnya, sebelah luar, sebelah dalam untuk membujur. And then rongga badannya berisi bendali. Ini getah tadilah ya. Okey, seterusnya. Okey, pergerakan cacing tanah dua jenis otot bertindak secara berantagonis. Okey, iaitu berlawanan. Tindakan satu, otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, badan menipis dan memanjang. Okey, tindakan dua, otot lingkar mengendur, otot membujur mengecut dan badan menebal dan memendek. Okey, ni bagaimana dia bergerak? Okey, badan menipis dan memanjang. Ni kat sini badan menebal dan memendek. Okey, pergerakan cacing tanah secara berantagonis menghasilkan tekanan hidrostatik pada cair dalam badan. Okey, semasa badan menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cair dalam badan ke belakang dan menyebabkan bahagian belakang ditarik ke hadapan. Okey, inilah rajahnya ya. Ke depan, ke belakang. Okey, seterusnya kita masuk haiwan vertebrata. Okey, ada haiwan vertebrata darat, akuatik dan burung. Okey, vertebrata darat, rangka dalam yang besar dan kuat. Ini semasa Titan 2 kita dah belajar ya. Okey, ini dia punya detail lah Ada lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis bersendi dengan kaki. Okey, pectoral berada di bahu.
Kan? Okey. Pelvis ni berada di punggung. Okey. Okey, sudah darat ada tulang belakang yang melengkung. Okey, kemudian ni contohlah gajah. Okey, bersendi dengan kaki. Ni sini pectoral, sini pelvis. Okey, ni vertebra akuatik. Ya, rangka dalam yang kecil dan tak kuat. Okey, pectoral dan ni lemah pula. Okey, tapi dia ada satu daya keapungan air. Ni juga dah bincang masa tingkatan 2. Okey, ni contohlah ikan paus ya. Okey, seterusnya burung. Burung dia ada tulang berongga dan ringan. And then dia ada tulang sternum pada dada. Okey, sebagai tempat pelekatan otot untuk terbang. Okey, saiz tengkorak pula kecil. Ini gambar burung ya. Okey, seterusnya kita masuk sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang. Kita ada rangka paksi dan rangka appendage. Apa itu rangka paksi? Menegak dan menyokong bahagian utama badan tegak iaitu tengkorak dan turus vertebra. Kemudian rangka appendage, rangka yang melekat dengan paksi utama iaitu pectoral, tulang tangan, pelvis dan kaki appendage dan paksi. Okey, ni okey. Tengkorak ada, and then sternum kat dada, tulang rusuk ni juga kita dah, ni secara detail lah kita belajar tempat ni. Apa jenis tulang dia? Ada femur, ada fibula, tibia, tarsus, metatarsus, phalanx, pada tulang kaki. And then tulang tangan, ada radius ulna, carpus, metacarpus dengan phalanx. Okey, berdetail ya. Dan lengkungan pectoral, kita ada clavicle dengan scapula. Okey, tulang ni, lengan ni, humerus. Okey, membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan berongga. Tulang padat dan kuat. Okey, tulang berongga ringan dan kuat. Ni struktur je lah perbandingannya. Pergerakan tulang padat perlahan, berongga cepat. Keperluan kalsium fosforat, kalau tulang padat ni perlukan lebih banyak lah ya. Ini kurang. Okey, seterusnya. Okey, kat sini kita ada sini tulang padat, sini berongga, and then sini dinding tebal. Okey, tulang panjang dan vertebra datang adalah berongga. Kalau kita cuba bengkokkan, daya yang bertindak itu menghasilkan tekanan yang tertumpu di tepi. Maka tulang berongga mempunyai kekuatan sama seperti tulang padat. Pada masa sama, untuk menggerakkan tulang patah, dinding bahagian tengah adalah tebal. Okey. Seterusnya kestabilan. Kemudian satu objek mengekalkan kedudukan asalnya. Kestabilan bergantung pada pusat graviti dengan luas tapak. Semakin rendah semakin stabil. Semakin luas semakin stabil luas tapaknya. Apa itu pusat graviti? Pusat graviti adalah sambungan titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Titik keseimbangan itu sama dengan titik usahan berat sistem sokongan atau objek bertindak untuk mengimbangi kedudukannya. Maksudnya berat objek tu tertumpu pada satu titik tu lah. Contohnya macam manusia dekat pusat dia tu. Okey. Seterusnya, contohnya zirafah. Dia bila dia kakakkan kaki, maka luas tapaknya lebih besar, menjadikan pusat gravitinya lebih rendah, maka lebih stabil. Kangaroo menongkat kaki menggunakan ekor, luas tapak bertambah. Dan gajah. Haiwan besar macam gajah, macam badak kan, pusat gravitinya rendah sebab kaki dia pendek, ya. And then ni septila, kaki terkeluar daripada badan. Buaya, cicak. Seterusnya kita masuk fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Buat manusia kita ada dua lah. Sistem rangka dan juga otot. Otot ni, apa itu otot? Tisu daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Ini otot berantagonis, maksudnya berlawanan. Bila satu mengecut, satu lagi mengendur. Otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Contohnya otot bicep dan otot tricep pada lengan tu. Bicep, tricep. So sendi, apa itu sendi? Tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Sendi bergerak. Sendi yang menyangkut anggota bergerak. Macam engsel kan? Sendi engsel contohnya. Sendi tak bergerak. Sendi yang tidak membenarkan anggota bergerak. Sendi pada tengkorak kat kepala kita. Engsel ni macam siku, lutut apa itu ligamen? Itu ligamen kat sini. Ligamen adalah tisu penyambung dua tulang. Bersifat liat, kenyal dan kuat. Ni cecair sinovial dalam ni. Ada tulang, otot,
ada cair synovial ni ataupun kita panggil bendali synovial ni untuk melicinkan, bekalkan nutrien pada lawan lah. Pelincir lah kiranya dekat lutut kita contohnya. Ini lawan. Tulang lawan bertindak sebagai cushion. Okay. Ini tendon, tisu penghubung. Okay. Otot kepada tulang. Okay. Okay, apa masalah berkaitan sendi dan otot ni? Berlaku kepada yang bersukan. Okay, kesudahan otot sebabkan apa? Otot lemah, tiada aktiviti menasan, aktiviti berat. Okay, seterusnya, kekejangan otot disebabkan apa? Pensudahan otot melampau dan tiba-tiba ya. Kekurangan natrium atau garam mineral dan dehidrasi. Okay, berlaku kepada yang berusia pula, artritis, kemusutan atau keradangan sendi, sendi bengkak dan kemerahan. Gula berusia bila kita semakin tua lah. Benda apa makin kurang kan. And then osteoarthritis, kemusnahan lawan. Arthritis rheumatoid, keradangan membran synovial pada sendi tangan dan kaki. Kat sini menjadi synovial semakin dah berkurang kan. Jadi itulah sakit-sakit sendi. Okay, berlaku pada wanita yang putus haid ataupun berusia. Sebab apa? Sebab dah kekurangan hormon estrogen. Maka berlakunya osteoporosis. Tulang ringan, poros dan mudah patah. Okay. Ini cara mengatasi, ambil makan yang kaya dengan kalsium. Okay, fosforus, bersenam. Okay. Berjaya berkaitan masalah ni pakar ortopedik. Okay. Tentang tulang lah. Okay, and then chiropractor, diagnosis rawatan gangguan mekanikal. And then ahli fisioterapi. Ni pola pertumbuhan manusia pada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya tua. Ni mana yang paling pesat kat sini? Kanak-kanak pesat. Bayi pesat. Kanak-kanak perlahan. Orang tua negatif. Ini pola pertumbuhan lelaki dan perempuan. Okey, pada umur di sini kan lelaki lebih tinggi. Okey, banding perempuan pada umur 16 tahun tu ya. Kalau perempuan dah mendata lah waktu tu. Okey. So, tengok jadual ni, pola pertumbuhan lelaki dan perempuan. Kat tengok situ pesat pada bayi lah. Ya, sama lelaki dan perempuan. Okey. Okay, seterusnya. Kita dah tengok gambar ni. Alright. Ya, okey, seterusnya kita tengok pada tumbuhan daratan dan akuatik. Apa kepentingan sokongan pertumbuhan darat ni? Okey, memastikan ia tumbuh tegak, mendapatkan cahaya matahari, okey. Cahaya matahari, tumbuh tegak. Okey, bunga serangga, menyokong pertumbuhan, kekuatan air. Okey, so utama tumbuhan, batang dan akar ya. Akar untuk cekam tanah lah. Okey, sokongan tumbuhan pada daratnya berkayu, tidak berkayu. Okey, berkayu ciri besar, tinggi, ya keras. Sokongan tambahan akar banik. Contoh pokok durian, okey, akar sokong, pokok pandan, akar jangkang, pokok bakau. Okey, kita belajar juga pasal ikan dua dicotyledon, monocotyledon. Okey, ini tumbuhan darat berkayu. Ni akar banik, kan? Akar sokong, akar jangkang. Terusnya, tumbuhan darat tidak berkayu perlukan air untuk sokongan supaya dia kekal segah. Okey, ini sokongan tambahan suluh paut pada pokok timun, batang melilit, akar cengkam pada pokok orkid, akar belengga pada pokok betik. Okey, ini tumbuhan darat tidak berkayu lah. Contoh akar cengkam, batang melilit. Okey, suluh paut macam timun. Okey, batang berongga macam pokok betik. Okey, ini tumbuhan akuatik tiada tisu berkayu. So, diguna daya apungan air. Ada satu tisu aren kima. Sel benih nipis membentuk ruang-ruang utara atas batang berongga. Contoh tumbuhan akuatik. Jadi bunting, kiambang, ratai. Okey, menentukan usia tumbuhan. Okey, cara pertama, pokok ingin tentukan usianya akan ditebang. Okey, kita tengok pada akar, pada ni lah. Untuk usia tumbuhan. Macam mana gelam tumbuhan yang dilihat dalam batang tumbuhan kayu yang ditebang. Ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok ni nombor ni. Okey, gelam dapat pada batang pokok kita 1 gelam mewakili 1 tahun. Ini maksudnya dah 7 tahun. Okey. Seterusnya, cara kedua, pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Ini cara kedua. Okey, ni saya menyelamatkan pokok daripada ditebang lah. Kita tengok dulu. Mata gerudi tu keluarkan diagram pertumbuhan dikira kat sini. Berapa mata gerudi ni? So, kira lah dia punya gegelam pertumbuhan tu dikira. Okey, 75% mata gerudi. Alright. Okey, jenis tumbuhan berkayu.
sokongan tinggi, akar banyak, akar jangkang. Okey, tumbuhan tidak berkayu. Okey. Ha. Okey, tumbuhan ekotik. Okey, macam dan nipis. Daun yang halus menggunakan rintangan. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe cikgu. Terima kasih.